أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada pada halaman 599 pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama kita terus istiqamah bersama Al-Quran dan terus ingin kita melihat kepada surah-surah yang pendek daripada juz amma, tetapi mesejnya itu amat mendalam, amat berkesan untuk sama-sama kita maklumi, untuk sama-sama kita baca, untuk kita faham dan terus kita harapnya beramal selepas kita mendengar dan baca berulang kali. Hari ini kita ingin mulakan dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat kepada apakah ringkasan bagi dua surah yang kita akan dalami pada hari ini, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 daripada surah Al-Zalzalah, tanda-tanda hari kiamat dan balasan atas kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Ini adalah 8 ayat pada surah yang ke-99. Diikuti pada surah yang seterusnya kita akan berinteraksi dengan surah yang ke-100, surah Al-Adiyat, yang bermaksud kuda perang. Dan pada ayat 1 hingga akhir surah ini bercerita akibat bagi orang yang mengingkari nikmat, tidak mencintai kebaikan dan tidak bersedia untuk menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca surah Az-Zalzalah memulakan sesi kita pada hari ini. Dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita dalam My Quran Time baca faham amal. Ini dua surah lagi akan kita pelajari, baca sama-sama dan kita nak tadabbur. Dua surah yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, kerana ia sentiasa kita dengar, sentiasa kita baca, para imam pun baca dalam solat, kita sendiri pun sentiasa baca dan hafal surah ini. Maka mudah-mudahan dia menjadi bertambah lagi kekuatan kita untuk terus kita mendalami dan dapat kita sama-sama beramal dan sebarkan, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca surah Al-Zalzalah. Dan bunyinya pun sudah pasti ada dentuman bunyi zulzilatil ard. Betul. Cara bunyi pun dah berbeza, struktur ayat pun berbeza. Insya-Allah tadabbur juga pada hari ini dapat sama-sama kita dentumkan dalam hati kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا
أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 daripada surah Al-Zalzalah yang bermaksud kegoncangan. Apabila kita melihat dalam surah Al-Baqarah, bila bercerita tentang syaitan menggoda kepada manusia, kepada Nabi Adam itu, Allah menggunakan perkataan fa azallahumash syaitan, zal. Tetapi bila kita sampai ke ayat yang pertama ini daripada surah Az-Zalzalah, ia bukan sekadar zal, satu goncangan yang kecil, tetapi zalzalah ini adalah kegoncangan yang berkali-kali yang besar. Maka ia menceritakan tentang apa? Tentang peristiwa hari kiamat, apabila Allah menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, iaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Di hujung surah Al-Bayyinah, ya, sebelum ini kita sudah pun membincangkan bagaimana mereka yang khasyah ataupun khasyiyah rabbah pada ayat yang ke-8. Mereka yang takut pada Allah di dunia ini, maka mereka ini akan diberikan ganjaran di syurga nanti, iaitu mereka redha pada Allah, Allah redha kepada mereka, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Perasaan takut itu sebenarnya dibina daripada kesedaran apabila kita membaca surah Al-Zalzalah ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, iaitu apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya. Perkataan idza yang kita ada dalam ayat ini menunjukkan apa? Perkara ini akan berlaku pada masa akan datang. Satu. Yang keduanya bukan perkataan in, Ustaz, ya. Di sini Allah menggunakan perkataan idza. Kalau katakan perkara yang sudah lepas, Allah menggunakan perkataan id. Tetapi perkara yang akan datang idza, dan Allah tidak menggunakan perkataan in kerana jika digoncangkan maksudnya benda yang tidak pasti. Bila Allah menggunakan perkataan idza, ini maksudnya sesuatu yang pasti yang akan berlaku. Dan apakah yang berlaku? Zulzilatil ard, iaitu bumi ini tergoncang. Bila tidak diletakkan nama Allah di sini, Ustaz, ya, maksudnya kegoncangan bumi ini adalah perkara yang mudah bagi Allah, ya. Kalau katakan perkara itu sesuatu yang besar, yang azim, maka Allah akan letakkan perkataan Allah di situ. Tetapi di sini Allah tidak meletakkan nama Allah, nak menceritakan memang bumi ini dicipta dan dia menanti sahaja masa untuk dia expired, ya. Akhir tugasnya itu adalah goncang dan akan hancur. Jadi inilah tempat yang kita diami sekarang ini, yang stabil, kita boleh naik kereta, kita boleh duduk dengar di depan TV tak bergoyang ini. Ini sebenarnya bumi sedang melakukan tugas, dan ada satu masa bumi ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk goncang, dan akhirnya akan hancurlah apa yang ada di atas muka bumi ini. Pada ayat yang kedua, bila goncangan itu berlaku, apa yang akan berlaku seterusnya? Wa akhrajatil ardu athqalaha, iaitu akan keluarlah, terhamburlah daripada bumi ini beban beratnya. Athqalaha ini satu yang berat, ya. Satunya ialah manusia, Ustaz, ya, yang mati, yang meninggal masuk ke perut muka bumi, maka itu adalah satu yang memberatkan bumi ini. Tetapi lebih daripada itu, apa lagi yang ada di bumi ini ialah emas, ada petroleum, ada sebanyak mungkin barang-barang yang berharga, dia juga akan terhambur, ya, terhambur daripada bumi ini. Dan lebih daripada itu, keluar daripada bumi ini, ya, segala macam binatang ataupun apa sahaja yang ada. Persoalannya ataupun perkara yang perlu kita perhatikan ketika kita bangkit, ya, kita bangkit daripada muka bumi ataupun daripada kubur masing-masing nanti, dan kita akan melihat kepada emas jongkong dan sebanyak mungkin barang permata pada waktu itu, dia berbeza macam sekarang, Ustaz, ya. Yeah. Sekarang kita rasa macam permata, emas kita kejar-kejar, tapi pada waktu itu bila terhamburnya emas di tepi kita, jongkong, permata dan sebagainya, pada waktu itu tak ada siapa pun yang kisah. Tidak ada siapa pun yang kisah. Kerana apa? Kerana ianya berlaku ketika tergoncangnya bumi ini. Dan kita tahu bahawa pada ayat yang ketiga itu, waqalal insanu malaha, manusia bercakap, apa ni, ya,
Bila melihat perkara ini Ustaz ya, menceritakan apa? Walaupun orang yang beriman selalu membaca surah Az-Zalzalah, imam baca surah Az-Zalzalah, adik-adik yang sekolah tahfiz hafaz surah Az-Zalzalah, ibu ayah baca surah Az-Zalzalah, tahu tentang realiti bahawa hari pembalasan ataupun goncangan ini akan berlaku, masih lagi manusia cakap apa Ustaz? Malaha. Ni apa ni? Kan? Maksudnya apa? Terlupa realiti hakikat perkara tersebut. Jadi ketika dah ingat pun kita boleh terlupa bila perkara ini sudah berlaku, apatah lagi dalam kehidupan kita bila kita berada dalam keadaan tenang Ustaz ya. Berada dalam keadaan tenang ni kadang-kadang kita rasakan bahawa betul ke kiamat ni ada ya, perlu ke saya serius untuk membuat persediaan. Waktu dah nampak depan mata pun boleh terlupa ya, kelang kabut, apatah lagi waktu stabil ini kita mudah untuk terlupa. Al-insan maksudnya manusia yang mudah lupa ya, mudah lupa sampai dah depan dah tergoncang, dah terhambur segala perkara pun Ustaz ya, dia masih ni apa ni kan. Jadi ini adalah satu peringatan kepada kita agar kita jangan tunggu sampai tergoncangnya bumi barulah kita akan teringat bahawa sebenarnya bahawa saya perlu membuat persediaan sehingga ke hari Az-Zalzalah ini sendiri. Ayat yang keempat, ayat yang kelima dan keenam kita nak baca sekali lagi kerana ayat ini biasa kita hafal, selalu kita ulang, tapi yauma idzin ya, perkataan yauma idzin itu pada hari itu ada perbezaan dengan perkataan idza apabila berlaku Ustaz ya. Yauma idzin pada hari itu berlaku, tetapi bila Allah menggunakan perkataan yauma idzin itu menandakan Allah amat murka, amat marah ya. Kerana apa? Kerana ianya tidak dipandang serius oleh ramai manusia sehingga kan dah sampai hari zalzalah pun masih lagi tertanya-tanya ini apakah perkara tersebut. Kemurkaan Allah itu Allah gambarkan pada ayat 4, 5, 6. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk kita jadikan sebagai peringatan. Sila Ustaz. Masya-Allah Ustaz Fazrul dan juga penonton-penonton sahabat Al-Quran, itulah kita dengar bagaimana goncangan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam surah Az-Zalzalah ini. Mudah-mudahan mampu menggoncangkan hati kita semua pada hari yang begitu besar, hari Allah Taala murka kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lain tak bukan inilah bekalan yang kita nak hadapi, bekalan yang perlu kita ambil segera sebelum kita berdepan dengan hari yang sangat besar. Yauma idzin Ustaz ya. Maksudnya ketika itu, pada hari itu. Pada hari itu ya. Masya-Allah yauma. Mudah-mudahan ayat ini mampu menyedarkan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan Surah Al-Azim ada ayat yang keempat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya ya, tuhaddithu akhbaraha. Jadi bila Allah mengatakan idza, itu sesuatu yang akan berlaku ya, sebagai satu penyataan. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan yauma idzin, pada hari itu ya, pada hari itu menandakan bahawa Allah amat murka kepada mereka manusia yang tidak mengendahkan, yang tidak tergegar ya jiwa mereka bila mendengar berita ini. Dan bila dah sampai pada hari zalzalah pun masih lagi kata malaha, apa yang dia berlaku ya, nak menunjukkan betapa alpa dan lalainya insan. Dan Allah bawakan surah ini agar kita jangan lalai ya. Kalau terlalai pun bila dibacakan surah ini kita akan selalu cakna tentang apakah yang perlu kita buat persediaan. Hari itu apa Allah cakap? Tuhadditsu akhbaraha, akan dikhabarkan bumi ya, bumi akan mengkhabarkan segala berita. Berita apakah yang nak dikhabarkan? Kalau katakan ada orang yang buat baik ya di atas muka bumi ini, bumi akan menjadi saksi dan mengkhabarkan pada kita. Kalau selama ini kita baca Ustaznya kiraman katibin itu malaikat mencatat, kali ini bumi pula menjadi saksi kepada kita. Maksudnya selama ini kita buat apa sahaja, tuan-tuan baca Quran berkali-kali 599 episod ya, untuk halaman untuk kita tengok pada tempat yang sama, maka bumi tempat kita duduk itu akan menjadi saksi kepada kita. Tuhadditsu akhbaraha, tuhadditsu itu maksudnya menyampaikan berita yang terkini ya. Walaupun kita dah buat 20 tahun yang lepas, kita buat kebaikan mungkin 2 tahun lepas baca surah Al-Baqarah Ustaz ya, tetapi bumi akan bawa berita terkini.
Tuhaddithu itu hadis, sesuatu yang terkini. Kita dah terlupa dah, saya baca surah Al-Baqarah merangkak-rangkak, saya bergenang air mata 2 tahun lepas. Dibawakan berita itu oleh bumi, dia menyatakan inilah orang yang membaca Quran tergenang air matanya 2 tahun lepas, dan kita rasa macam satu berita terkini. Tuhaddithu akhbaraha. Tetapi kalau katakan kita buat sesuatu keburukan, maka bumi juga menjadi saksi, membahaskan ataupun menceritakan, membawakan berita terkini, inilah si fulan bin si fulan, dialah yang membuat maksiat di atas muka bumi ini. Maka Allah menyatakan yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, akan dikhabarkan, akan diberikan berita tentang maksiat dosa yang dibuat. Inilah perkara yang mengerikan Ustaz ya, bila katakan saya ya ada perkara-perkara dosa yang dibuat, kena bumi pula yang menjadi saksi ya. Sebabnya mengapa sunnah, kalau kita sembahyang sunat itu kita berubah tempat kan, disebabkan bumi akan menjadi saksi, si fulan ya, dia menunaikan sembahyang sunatnya, bumi menjadi saksi kepada kebaikan yang ada. Tetapi kalau katakan pelbagai kemungkaran dan dosa dibuat, maka itulah yang dikhabarkan pada ayat keempat, bi anna rabbaka auhalaha ya, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu kepadanya. Kepada siapa? Kepada bumi. Jadi sebenarnya apa yang dikhabarkan oleh bumi itu telah diperintahkan oleh Allah. Satu, diperintahkan untuk goncang sebagai expiry date ya, maksudnya tarikh akhir untuk bumi berfungsi, akhirnya akan hancur, terhambur, dan itu yang kita perhatikan dalam beberapa surah dalam juz Amma. Dan lebih daripada itu, pada ayat 5 Allah kata sesungguhnya Tuhanmu yang telah memerintahkannya untuk menghabarkan ya. Selama ini kita ingatkan bahawa kita boleh buat apa sahaja di atas muka bumi ini, rupanya setiap saat bumi menjadi saksi dan akan menghabarkan lagi tentang perkara yang kita lakukan. Pada ayat yang ke-6 sebentar tadi yang dibacakan yauma idzin, sekali lagi bila penggunaan yauma idzin ini menunjukkan Allah murka, nak memberi peringatan pada ada manusia yang malaha, yang alpa. Apa ni ya, dia kata apa? Allah kata pada hari itu yasdurunna su'ashtatal yurau a'malahum. Subhanallah ya. Allah nyatakan manusia keluar daripada kuburnya ya, akan dihalau daripada kuburnya itu ashtata, berkelompok-kelompok. Kalau dalam surah Al-Lail kita baca tentang istilahnya apa Ustaz ya, dalam surah Al-Lail sebelum ini, iaitu inna sa'yakum lasyatta ya. Jadi di sini Allah menyatakan bahawa manusia ini akan keluar daripada kubur, daripada tempat mereka tidur sementara itu, ashtata ya, bermacam-macam, berbagai kelompok. Yang baik akan keluar bersama dengan orang yang baik, yang buruk bersama dengan orang yang perangainya buruk ya. Yang baik pun ada kualitinya, baca Quran bersungguh-sungguh, ada yang dikumpulkan dengan orang baca Quran setahun sekali Ustaz, waktu nak raya baru baca, itu pun kalau baca ya, ataupun ketika nak kahwin sekali seumur hidup, lepas tu tak baca dah. Maka akan dikumpulkan ashtata, bersama-sama dengan kelompok mengikut amalan masing-masing, dan akan dilihatkan amalnya. Dan ini yang menakutkan Ustaz, dilihatkan amalnya itu pasal kalau kita buat baik, nanti kita tengok buat baik, Allah ya Allah, sebenarnya aku kena buat lebih baik lagi daripada apa yang ada. Betul. Ya, bagi orang yang buat baik ni, orang buat baik dia tengok ya Allah tak cukup, sebenarnya baca Quran kena lebih lagi, sedekah lebih lagi. Tapi lah Ustaz ya, kalau katakan hati tidak digoncangkan, dia rasakan alah saya dah derma, saya dah solat, saya dah. Ini adalah peringatan bila imam baca ayat yang ke-6 ini, menyebabkan lepas itu kita akan menambah lagi amal kita, kerana kita mahu dinampakkan amal itu, amal yang baik yang lebih banyak lagi di sisi Allah SWT. Tetapi bagi orang yang berbuat keburukan, lagi mencabarlah Ustaz. Dia kata alangkah ruginya hari itu aku tak tinggalkan dosa, aku tak tinggalkan maksiat, mengapa aku tak buat perkara tersebut, padahal sebenarnya surah Az-Zalzalah saya dah baca. Yang itu dia bila baca surah ni dia jadi segan ya, bila ingat balik dosa-dosa yang kita buat, dan perasaan itulah yang wajar muncul sehingga kan kita rasa ya Allah, aku nak baiki, aku nak bertaubat ya Allah ya. Bukan sekadar surah Az-Zalzalah ni sebagai satu surah pendek yang dibaca sambil lalu sahaja. Pada ayat yang ke-7 ke-8, amal apakah yang akan dinampakkan? Kalau awal surah ini nyatakan benda yang besar, iaitu bumi digoncangkan, hujung surah ini Allah bawakan suatu perkara yang amat kecilnya itu cukup untuk menggoncangkan jiwa manusia bila berlaku Az-Zalzalah. Ayat 7 ke 8 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi.
Masya-Allah, masya-Allah. Dan mudah-mudahan Ustaz Faham kita tak sentiasa rasa cukup apa yang kita lakukan. Betul. Sebab saya pernah dengar satu pepatah, saya tak pasti dia mana kata, kamu akan jadi jahat, rosak apabila kamu rasa kamu baik. Betul. Dengan maksudnya bila kita rasa kita baik, kita bimbang kita dah berpada pada apa kita buat, kita kata tak apalah ni bagi orang lain lah, aku dah buat kebaikan. Kita teruskan buat kebaikan. Kita rasa kita cukup, kita rasa kita kurang, kita rasa kita lemah jauhnya daripada kebaikan, sehingga kita sentiasa buat kebaikan. Ayat 7 8 kita pasakkan sekali lagi apa yang dimaksud Safah. Sekecil-kecilnya. Okey. Auzubillahi minasyaitanir. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Ini adalah cara berpandangan mikroskopik, berperingkat mikro, di mana kita tidak mengambil enteng Ustaz ya. Tak mengambil enteng atas apa kebaikan yang kita ingin ditawarkan untuk buat. Jangan pandang enteng kalau ada orang minta tolong, ada orang minta tolong baca Quran walaupun satu huruf, dan jangan memandang enteng mudah kepada keburukan yang dibuat. Malah lebih daripada itu, kalau buat kebaikan Ustaz ya, kalau kita dapat satu, nanti Allah ganjarkan 10 kali ganda, 700 kali ganda dalam buku catatan ledger kita itu, buku kitab kita itu. Pada waktu itu kita kena ingat bahawa segala apa yang ada ini sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Lailatul Qadar sampai 1000 bulan. Maksudnya kalau ada banyak catatan tu jangan rasa bagus pula ya. Dalam hidup kita ni kalau kita buat baik, sebenarnya jangan rasa bagus, itu adalah rahmat Allah dan Allah beri ganjaran yang pelbagai. Kalau buat buruk, maka kita kena ingat bahawa kita buat buruk itu kepada Tuhan yang tak pernah buat buruk kepada kita. Subhanallah, astaghfirullah kita ucapkan bila kita mendengar surah Az-Zalzalah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu zalzala, menggoncangkan, 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ia bermaksud goncangan yang besar, tetapi sebenarnya ia bermula dengan goncangan kecil. Apabila dosa dibuat, kalau ia dipandang enteng, kita akan bergegar, dan kalau kita amat bergegar untuk membuat kebaikan, saya mesti ambil peluang yang ada, insya-Allah kita akan diselamatkan pada hari Al-Zalzalah. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Sadaqallahul Azim. Petikan ayat daripada ayat pertama hingga kelima suratul Adiyat,
InsyaAllah akan sama-sama kita baca dan juga tadabbur tentang surah Al-Adiyat. Kita berpindah pada surah seterusnya selepas surah Az-Zalzalah tentang goncangan, masuk pula surah kuda perang. Apa itu dimasukkan dengan kuda perang? Kenapa ada perkataan kuda di sini digunakan binatang kuda? InsyaAllah sama-samalah kita belajar selepas ini insyaAllah. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada semua. Terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal muka surat 599 dah menghampiri ke penghujung muka surah Al-Quran. Walau bagaimanapun kita terus istiqamah, terus kita bersama dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dan terima amalan kita insya-Allah. Jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini. Kita lihat slide kita kenaan dengan perkataan yang ayat pertama daripada surah Az-Zalzalah yang telah kita baca sebentar tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita nak jelaskan, sempurnakan sebutan. Ada huruf za di awal ayat ini. Huruf za yang mana hujung lidah itu berada di bawah gigi kacip atas. Maksudnya hujung lidah tu dikeluarkan sedikit. Selepas tu ada huruf zai, yang huruf yang lebih kuat. Za, zi, zu, ada beberapa huruf zai. Zulzilati ada 2. Kemudian di hujung ada 2 lagi, ada 4 huruf zai. Di awal ada 1 huruf zal. Maka nak bezakan kedua-dua huruf tu, jangan nampak sama je. Walaupun bunyi nampak surah ni goncangan, bunyi keras, kita pun baca iza zulzilati, sama je. Tak boleh juga. Kena seni dalam pengambilan huruf, kelembutan dalam pengambilan huruf ataupun sebutan huruf tu biar tepat. Jangan kita nampak goncangan azab ni. Azab tu tetap huruf zal, bukan huruf zai. Walaupun dah dimelayukan kita tekan habis-habis dengan z kan. Tapi Quran kita tetap kena follow, macam Ustaz kata. Kena follow rapat-rapat, kena ikut disiplin dia. Jangan izazul, tak boleh izazu. Bezakan yang pertama izazu. Masuk zu barulah tekan kita, dia huruf tu memang sifat dia kuat sedikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za yang pertama tu adalah za, yang kedua, ketiga dan keempat, kelima itu adalah huruf zai. Sama, mudah-mudahan dapat kita sama amalkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan bacaan untuk huruf zal dan juga zai Ustaz ya. Jadi ada beza di situ. Kita berikan bila Allah memberi ingatan kepada kita sesuatu perkara yang akan datang tu, idza tu jadi lembut Ustaz ya. Yang kerasnya itu bahagian goncangan, tetapi berita itu lambang kelembutan. Maksudnya apa? Kasih sayang Allah Ustaz ya, bahawa Allah beritahu awal-awal ya. Jangan kita rasakan bahawa berita itu pun di iza kan, dijadikan keras, dia tak kena ya, kerana ia datang daripada Allah yang maha lembut. Jadi dalam hal ini kita ingin meneruskan surah Al-Adiyat, surah yang ke-100, surah yang bertajuk kuda perang ya, kuda perang betina. Mengapa namanya begitu? Mengapa ianya hadir selepas surah Az-Zalzalah? Ada kaitan, ada tanasub berkaitan dengan darah ya, tentang amal kecil yang buruk, yang baik, berkaitan dengan kuda perang ini. Kita baca dahulu ayat pertama hingga ayat yang ke-11 surah yang ke-100 ini, dan kemudian kita lihat apakah kepentingan kuda perang, salah satu lambang kemewahan zaman dahulu, zaman terkini. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita membaca suratul Adiyat ayat pertama hingga ke-11 dengan maqam ataupun taranum Kurdi. Mudahan lambang sampai di dunia pun kita sentiasa nampak hebat polo ataupun kuda tu. Ini kuda perang. Sama-sama kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita tadabbur bersama Ustaz Fazrul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب
بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surah Allah-Nazim, itulah bacaan ayat pertama hingga ayat yang ke-11 daripada surah Al-Adiyat, surah yang pendek Ustaz ya, surah yang pendek tetapi isi je itu adalah amat-amat panjang tentang kehidupan kita. Apabila kita sudah pun membaca surah Al-Zalzalah sebentar tadi, di hujung Allah menyatakan faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, walaupun seorang itu beramal dengan seberat zarrah ya. Kalau kita bercakap tentang zaman sekarang, orang bercakap tentang atom ataupun orang bercakap tentang quark contohnya, istilah-istilah dalam ilmu fizik ataupun sains yang bercerita tentang perkara yang amat kecil, walaupun kecil kebaikan itu tetap juga mereka akan melihatnya, kita akan melihatnya. Dan bila kita melihatnya itu tanpa mikroskop ataupun alat-alat untuk melihatnya, nak menceritakannya apa, kita akan amat gembira dapat melakukan kebaikan tersebut, malah kita masih lagi rasa kecewa mengapa saya tidak menambah amal baik ini ya, mengapa hanya ini sahaja. Dan bagi orang yang berbuat keburukan, dia akan nampak dan dia akan kecewa, dia akan meronta, menangis, tersiksa. Kerana apa? Kerana sudah terlambat untuk memanfaatkan kestabilan di atas muka bumi ini untuk dilaksanakan kebaikan demi kebaikan. Jadi dalam akhir surah Az-Zalzalah ini membawa kita kepada surah Al-Adiyat. Allah bersumpah demi kuda perang yang berlari kencang termengah-mengah. Dhabha Ustaz ya. Dhabha tu maksudnya perkataan ha itu dia macam bernafas Ustaz. Ya. Kan kalau bunyi merengus bagi seekor kuda perang tersebut, maka inilah yang Allah bawakan bagi orang-orang musyrik di Mekah itu. Orang-orang Mekah bila mereka didengarkan tentang kuda ya, kalau dengar tazkirah silalah beriman pada hari kiamat, orang tak nak dengar. Tetapi bila dibawakan, kalau zaman sekarang ni Ustaz ni yang istilahnya macam kereta ke kuda ke perang ke, dia istilahnya action movie. Ya, filem-filem yang ada bergaduh-gaduh berperang-perang tu, orang rasa oh ini menarik ni. Ini juga adalah hiburan bagi orang-orang Arab di Mekah pada waktu itu. Dan bila dibawakan wal adiyati dhabha, mereka memberi perhatian kepada sumpah yang Allah bawakan. Kuda perang yang tangkas, yang termengah-mengah, maksudnya merengus dengan keras kerana berlari laju di padang pasir ketika berperang. Fal muriyati qadha, ya, fa itu menunjukkan kembali balik kepada al-adiyat tadi, iaitu kuda itu apa sifatnya? Kuda itu memercikkan qadha, ya, percikan api daripada ladamnya Ustaz ya, ladam kaki je itu bila dia bersentuh dengan batu ataupun pasir pada waktu itu akan terpancar api, ya, gemercik api pada waktu itu. Maka ini yang digambarkan pada ayat nombor 2, fal mughirati subha, dan ia menyerang pada waktu apa? Pada waktu subuh. Cuba bayangkan pada waktu subuh masih lagi boleh terpancar api. Waktu subuh biasanya kan lembab Ustaz kan. Lembab sepatutnya tak berapa apilah, kira panas sahajalah ladamnya dengan batu yang bersentuh. Tetapi kerana amat tangkas, kerana amat ganas, maka ini yang dibawakan. Malah lebih daripada itu, fa atharun nabihi naqa, debu berterbangan. Subuh dah terbang debu, patutnya ada embun Ustaz ya. Embun itu yang akan menyebabkan dia taklah terbang debu-debu yang ada kalau tengah hari itu, bolehlah jadi begitu. Tetapi disebabkan oleh ketangkasan kuda ini, maka Allah menyatakan debu pada waktu pagi pun terhasil daripada larian kuda tersebut. Pada ayat yang kelima Allah menyatakan lagi fawasatna bihi jam'a, dan apakah yang dibuat oleh kuda tersebut? Dia menyerbu, menyerang ke mana? Adakah di tepi saja? Bukan, sampai ke tengah kepada kumpulan musuh-musuh. Nak menceritakan kuda ini amat tangkas, amat berani dan bersedia sahaja untuk melawan. Sampai ayat nombor 5 terus dia, kalau filem tu Ustaznya dia macam kan, hitam ya, tak ada isi. Apakah sebenarnya what's next kan?
Allah kata innal insana li rabbih lakanud. Ini sebenarnya topik yang Allah nak sampaikan kepada orang-orang yang dah thrill, dah teruja nak mendengar dan nak melihat action movie yang seterusnya, apa aksi-aksi bagi kuda tersebut. Bila sudah menarik perhatian, maka Allah bawakan sila beri perhatian pada mesej yang betul. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia ini, insan ini yang selalu lupa kepada Tuhannya, selalu berada dalam keadaan kanud. Apa maksud kanud? Iaitu ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita usahanya, kuda ini, kuda-kudanya pun hebat tangkas, tetapi bila dia sudah menyerang, sudah beraksi hebat, akhirnya tuannya panggil, dia akan balik ke kandang juga. Balik ke kandang. Tetapi Allah menyatakan manusia ini selalu lupa. Dia dah dapat pelbagai perkara, sudah tangkas, sudah berkuasa, sudah pakar dalam pekerjaannya, tetapi akhirnya dia tidak bersyukur seperti kuda yang balik kandang. Sepatutnya manusia balik ke tempat Tuhan untuk bermunajat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej pada ayat nombor 6 Allah beritahu, dan ini sudah tentunya ada kaitan dengan hujung surah Az-Zalzalah sebentar tadi, iaitu orang yang mengambil enteng kepada perkara keburukan yang kecil adalah orang yang kanud, ya, orang yang engkar. Tidak seperti kuda. Kuda pun tahu, kalau katakan bos dia kata kiri, dia ke kiri kan. Kalau kena tendang sikit dia akan laju. Kalau katakan tarik, dia akan perlahan. Kan begitu. Dia amat sensitif dengan tarikan plana yang ada, tetapi bagi seorang manusia kadang-kadang dia tak berapa sensitif, Ustaz. Dia tak berapa sensitif, dan ini adalah templak sindiran Allah kepada orang-orang yang suka kuda. Zaman sekarang orang suka kereta lambang kuda, Ustaz. Kan? Kaya, amat sensitif kudanya. Kalau keretanya itu mungkin berbunyi sikit ke ataupun tercalar, dia amat sensitif, tetapi tidak terkesan calaran kepada hati yang kanud, yang kufur ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita baca sekali lagi, Allah menceritakan lagi apakah sifat manusia yang kita harapkan kita dapat ambil pelajaran, dan pelajaran ini sudah tentunya ada kaitan dengan kuda perang yang sebenarnya taat pada ketua, kita taat pada yang esa. Ayat 7-8 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil pengajaran daripada sebahagian daripada surah Al-Adiyat sebentar tadi, yang kita hilang fokus walaupun disebut tentang kuda, tapi terus diperingatkan kepada kita tentang kita selaku manusia, yang janganlah kita menjadi kanut sama dan kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid. Surah Al-Azim ayat yang ke-7. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Pada ayat yang ke-8, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benda benar-benar berlebihan. Ini adalah sifat manusia, kanut sebentar tadi, iaitu ingkarnya manusia. Kita semua tuan-tuan ada kemungkinan untuk ingkar kepada Tuhan, kerana salah satu daripada perkara yang menyebabkan keingkaran itu, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu dia menyaksikan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah dalam kehidupan kita ini, kita sebenarnya tahu mana yang betul, mana yang tidak betul. Mana yang betul, mana yang tidak betul. Tetapi perkara yang betul itu kadang-kadang ditekan, Ustaz. Maksudnya tak apalah kan, alah kecil je kot kan, lambat lagi kan, saya muda lagi, ataupun saya dah buat baik sebelum ini. Itu kalau dia buat kebaikan. Ataupun kalau buat keburukan pun, alah kan saya dah ada dah kebaikan sebelum ni, takkanlah saya ni tak diampunkan Tuhan. Perkara-perkara itu dia saksikan, tapi kalau tanya balik, adakah awak nak teruskan buat keburukan tersebut? Kalau ditanya, Ustaznya, kalau katakan syahid ini kalau di dalam mahkamah itu sebagai saksi kan. Jadi bila peguam tu tanya kepada orang yang bersalah, kamu sebenarnya nak terus cakap benda yang tak betul ke, ataupun kita nak bawakan saksi?
Jadi bila dibawakan saksi dah tak boleh dah jam kita untuk kita berhujah. Maka sebenarnya dalam hidup kita ini kita tidak perlu saksi daripada luar. Daripada diri kita ini, daripada hati kita ini sudah ada saksi yang menyatakan bahawa sebenarnya saya tak patut untuk sibuk sangat sampai abaikan Quran. Saya tak patut untuk melewatkan solat saya. Dia tahu Ustaz. Tetapi apakah cabarannya? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Tetapi manusia ini dia amat cinta kepada al-khair. Al-khair. Apakah maksud al-khair? Dalam tafsiran ulama al-khair ini harta Ustaz. Harta ya, kuasa, harta. Jadi mengapa tidak digunakan al-mal? Rupa-rupanya bila orang dapat harta sahaja, orang akan cakap itu adalah kebaikan. Tak ada orang cakap kalau saya dapat harta, ini buruklah ni. Dapat rumah baru, ini buruklah ni. Dapat kereta baru, buruklah ni. Tak ada. Orang cakap kereta baru, rumah baru, semuanya adalah kebaikan. Tetapi dengan sebab cinta melampau kepada kebaikan ini, yang melampau syadid, maka itu yang menyebabkan seseorang itu kanud, ya, dia akan ingkar, dia mengutamakan harta, mengutamakan status dalam kehidupan, mengutamakan keinginan diri sendiri. Akhirnya kecintaan yang melampau itu, ya, al-khair ini, cinta yang melampau kepada harta, kepada manusia, kepada pangkat, kepada apa sahaja, itu yang menyebabkan keutamaan itu tergendala. Ya, sepatutnya mengutamakan Allah khairan yarah, tetapi rupa-rupanya dia mengutamakan kepada perkara yang syar, yang buruk dalam kehidupan. Maka Allah membawakan hakikat. Kalau kita rasa macam kita cinta, kita ada banyak perkara yang kita nak kejar, ada satu momen, satu saat di mana kita ini akan sedar segala-galanya. Ayat yang ke-9, 10, 11 sebagai satu penekanan, satu peringatan bersama, saat di mana kita akan dibangkitkan. Ayat 9 hingga 11 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, sama-sama kita diperingatkan sekali lagi pada ayat 9, 10, 11, saat yang begitu getih dan begitu dahsyat apabila kita dibangkitkan di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan kebaikan, dan sudah pastilah di dunia inilah tempatnya untuk kita sentiasa melakukan kebaikan. Moga-moga Allah akhiri hidup kita dengan kebaikan, dengan iman, dengan ihsan, dengan Al-Quran, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. صدق الله. Surah Al-Azim, tidakkah dia mengetahui apa yang di dalam kubur pasti akan dikeluarkan, dan apa yang tersimpan dalam dada akan didedahkan. Dua perkara, ya, daripada kubur akan dikeluarkan, maksudnya kita akan bangkit bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya wahussila ma fis sudur. Hussila ini maksudnya seperti kalau kita ada buah maksudnya, kita buang kulitnya itu, tinggal isinya, maka itu namanya hussila, mengeluarkan isi. Maka Allah kata wahussila ma fis sudur, Allah akan keluarkan isi hati kita. Ya, kita buat selama ini, kalau dalam surah Az-Zalzalah nampak kebaikan, semuanya akan nampak, tetapi apa sahaja yang ada dalam hati kita, niat saya bersedekah kerana apa, saya buat kerana apa, saya baca Quran kerana apa, saya buat itu kerana apa, semua perkara itu akan terbongkar. Maka di hujung itu Allah menyatakan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Pada hari tersebut, bila berada di akhir akhirat, Allah tahu amat sangat luar dalam, ya, luarnya itu amalan-amalan yang dicatat oleh para malaikat, tetapi apa yang ada di dalam hati kita itu juga Allah amat khabir, amat teliti, sehingga kan kita tidak boleh bersembunyi lagi, walaupun kita rasa bahawa kita melakukan kebaikan. Sebagai satu peringatan besar membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita ialah untuk sama-sama kita peka dengan tanda-tanda kiamat dan segera beramal. Yang pertama. Yang kedua, berusaha setiap hari untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan walau sekecil mana pun yang kita peroleh. Dan seterusnya, perangi hawa nafsu dan berfikir untuk kebaikan dunia akhirat. Dan seterusnya, hindari cintakan harta melampau dengan banyakkan berkongsi dan bersedekah sebagai bekal amal kita, insya-Allah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami istiqamah dan di atas jalan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami lakukan kebaikan, ya Allah. Cintakan kepada fakir miskin, anak yatim, ya Allah. Ya Allah, bila perasaan, campaklah perasaan dalam hati-hati kami, cintakan kebaikan, kebenaran, ya Allah. Ya Allah, redalah kami, ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam keadaan kau redha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami, ya Allah, kecuali dalam keadaan kamu redha kepada kami, ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan tuan-tuan, terus kita ingin menjadi orang-orang yang sentiasa beramal walaupun sekecil mana pun peluang pada hari ini. Tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita menyumbang sebagai satu kesungguhan kepada tuan-tuan kita semua bersama dengan Al-Quran. Ingin Al-Quran ini dinobatkan sebagai perlembagaan tertinggi dalam kehidupan di peringkat negara, negeri dan setiap keluarga. InsyaAllah kita bertemu pada halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.